Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan topik kami, iaitu kepentingan perpaduan untuk membina kemakmuran masyarakat di Malaysia. Nama saya Muhammad Aidil bin Abdul Razak daripada CTU 554 Grup AS16. Kumpulan 6 terdiri daripada saya sendiri bersama Anis Syairah binti Amiruddin, Alisha Nur Najwa binti Amran, Auni Nazira binti Ibrahim dan Hanis Itra binti Ismail. Saya akan membuka tajuk ini dengan memberi definisi perpaduan kaum. Perpaduan kaum bermaksud keadaan atau hal berpadu atau persatuan. Kaum pula bermaksud sekelompok manusia berdasarkan kualiti fizikal atau sosial yang dikongsi ke dalam kategori yang umumnya dilihat berbeza oleh masyarakat. Maksud perpaduan kaum ialah semua kaum di dalam sesebuah negara saling bekerjasama untuk membina negara yang harmoni. Isu yang berbangkit iaitu masyarakat kian melupakan adab menjaga sensitiviti kaum sehingga menimbulkan isu perkauman. Terdapat 3 faktor iaitu faktor perpecahan kaum, cara membendung dan kepentingan perpaduan kaum. Baiklah, saya Alisha Nur Najwa binti Amran akan membentangkan perbincangan objektif pertama, iaitu faktor-faktor isu perpaduan di Malaysia. Pertama, dari segi politik, iaitu membawa kepada kepentingan kaum. Menurut kajian kami, dunia politik kini hanya membawa kepada kepentingan kaum. Kepercayaan rakyat kepada mereka yang kononnya mampu memberi kesejahteraan kepada rakyat telah disia-siakan. Malah setelah mendapat kuasa dalam politik, mereka hanya fokus tentang kepentingan sesuatu kaum sahaja. Selain itu, sensitiviti kaum dan agama sering kali disentuh dalam politik sehingga mencetus kepada isu perkauman. Sebagai contoh, menggunakan slogan-slogan atas nama kaum yang mencetuskan provokasi. Seterusnya, dari aspek ekonomi, sektor ekonomi merupakan cerminan kepada kemajuan sesuatu negara seiring dengan adab. Dalam perniagaan juga harus dititikberatkan, iaitu tidak menggunakan sensitiviti kaum seperti sewenang-wenangnya menggunakan logo halal dalam makanan atau barang yang mengandungi bahan haram bagi sesuatu kaum. Dari segi ekonomi, agihan pendapatan antara etnik yang tidak seimbang dan jarak antara golongan kaya dan golongan miskin sehingga hari ini masih berlaku dan boleh menyebabkan masyarakat tidak bersatu padu jika tidak dihalang. Perbezaan pendapatan yang banyak menyebabkan golongan yang tertindas mempunyai perasaan tidak puas hati. Perbezaan pendapatan yang diperolehi kekayaan dan pendapatan bagi sektor awam dan juga sektor swasta yang amat berbeza. Jika tidak dibendung, perkara ini akan lebih meluaskan perbezaan budaya dan perbezaan sosioekonomi antara pelbagai kaum di Malaysia dan usaha kerajaan dalam memperbanyakkan pelibatan kaum Melayu dalam sektor ekonomi. Hubungan antara kaum Melayu, Cina dan India masih lagi kurang memberangsangkan walaupun sudah lebih 5 dekad selepas negara mendapat kemerdekaan pada tahun 1957. Jika berpandukan pada masa kini, kaum Melayu masih jauh ketinggalan dalam bidang ekonomi jika dibandingkan dengan kaum yang lain. Kadar kemiskinan orang Melayu berkait dengan jumlah pendapatan, pemilikan harta dan pekerjaan yang tidak seimbang. Kebanyakan orang Melayu yang tinggal di kawasan luar bandar yang mempunyai sektor ekonomi yang kurang memberangsangkan menjadi punca mereka berada di tahap kemiskinan. Dari segi sosial pula, sifat perkauman dan pilih kasih ini bukan hanya tertumpu dari segi politik dan ekonomi sahaja, tapi di sekolah juga terdapat faktor penghalang pembentukan perpaduan. Sebagai contoh, didapati bahawa hubungan guru dan murid lebih dikaitkan dengan unsur pilih kasih dari segi etnik majoriti dan minoriti.
Sikap prejudis ini wujud dalam kalangan guru-guru yang terdiri daripada etnik majoriti terhadap murid-murid yang terdiri daripada golongan minoriti. Selain itu, sikap pilih kasih seseorang guru itu bukan sahaja mewujudkan hubungan yang renggang antara murid dan guru, malah juga boleh melebarkan sempadan etnik dalam kalangan murid dari pelbagai jenis etnik di sekolah. Sikap bias atau pilih kasih yang dilakukan oleh guru terhadap murid yang sama etnik dan sikap guru yang memandang rendah etnik yang lain adalah merupakan salah satu faktor penghalang guru dalam membentuk sikap bersatu padu dan perpaduan etnik antara murid-murid. Secara deduksinya, sikap yang diperlihatkan oleh guru akan dijadikan ikutan oleh anak muridnya di sekolah. Hal ini juga menyebabkan faktor penghalang untuk guru menggalakkan hubungan yang baik antara kalangan murid-murid yang terdiri daripada pelbagai etnik di sekolah. Berdasarkan Abdul Syukur 2003, memperlihatkan guru-guru yang kurang berjaya walaupun mereka mempunyai kefahaman untuk memupuk semangat patriotik untuk mengaitkan hubungan antara tujuan kurikulum demi memupuk semangat patriotik dengan proses pembelajaran dan pemahaman. Beliau mengatakan bahawa kaedah pengajaran yang diajar oleh guru hanya sekadar cukup memaham asas dan tidak ke arah pemikiran yang lebih tinggi di mana dapat mengubah persepsi murid-murid. Alat perpaduan yang amat penting adalah bahasa, iaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu mempunyai kaitan dengan faktor sosial. Sebagai contoh, pendidikan di sekolah-sekolah SJKT dan SJKC menggunakan bahasa ibuda iaitu bahasa Tamil dan bahasa Mandarin. Namun begitu, bahasa Melayu hanya diajar untuk mematuhi dan memenuhi syarat peperiksaan di Malaysia. Walau bagaimanapun, sikap seseorang individu itu juga mempengaruhi faktor perpaduan di antara murid di dalam sekolah. Dalam konteks lain, sekiranya seseorang guru itu mempunyai kesedaran tentang betapa pentingnya bahasa Melayu semasa berkomunikasi antara pelbagai etnik, sudah pasti hubungan perpaduan guru tersebut dan kumpulan lain menjadi lebih erat. Terdapat pelbagai parti politik yang berdasarkan terhadap kaum atau juga dikenali sebagai parti perkauman di Malaysia. Politik perkauman adalah salah satu dari ciri-ciri penting dalam politik negara, walaupun pemerintah menayangkan bahawa adanya perpaduan dan penyatuan berbagai-bagai parti politik dalam satu kesatuan. Selalunya, parti-parti pembangkang sebagai contoh masih mengemukakan isi hati dan tuntutan kaum tertentu. Hal ini akan menyebabkan timbulnya perasaan perkauman dengan mudah dan sifat perkauman itu lebih kukuh. Pendekatan politik yang digunakan adalah tindakan melalui sistem perundangan yang mengatakan bahawa undang-undang dan akta digubal oleh Parlimen untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan perpaduan. Selain itu, perlembagaan mempunyai perkara yang menjurus kepada kesamarataan kaum. Misalnya, peruntukan yang menjaga dan memberi perlindungan terhadap sesetengah kaum tertentu. Sebagai contoh, isu yang berkait terhadap hak istimewa orang Melayu dan kerakyatan untuk yang lain. Matlamatnya adalah supaya orang-orang Melayu yang ketinggalan dalam sektor ekonomi dibantu agar dapat membangunkan kaum-kaum yang lain untuk mendapatkan ekonomi yang seimbang dan hubungan sosial antara kaum yang erat. Selain itu, untuk penduduk bukan bumi putera mendapat peruntukan, kerakyatan seterusnya mendapat status rakyat tulen dan mereka dapat menikmati pelbagai keuntungan. Selain itu, untuk menyatukan parti-parti yang berbilang kaum untuk masuk ke dalam parti yang lebih besar bukanlah suatu perkara yang mudah kerana setiap parti mempunyai syarat dan tuntutan yang berlainan untuk memastikan partinya dapat bertahan. Mahupun begitu, parti politik masih memberikan pendapat dan hasrat kaum tertentu. Tetapi melalui pertubuhan ini, segala pertikaian dapat diselaraskan
dan diselesaikan oleh wakil parti. Saya akan membentangkan objektif yang kedua, iaitu cara untuk membendung masalah perkauman di Malaysia. Jadi, yang pertama dari segi sosial ialah bahasa. Bahasa memainkan peranan penting kerana negara kita Malaysia mempunyai bahasa kebangsaan yang menjadi kebanggaan dan bahasa rasmi kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa pemersatu yang bermaksud bahasa yang digunakan untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum di Malaysia. Bahasa Melayu juga telah menjadi simbol pemufakatan antara etnik yang telah dipersetujui pelbagai kaum dan telah dirakam dalam bentuk dokumen tertinggi, iaitu Perlembagaan Negara yang termaktub dalam Perkara 152/1 sebagai bahasa bagi Malaysia. Jadi, bahasa ini memainkan peranan penting supaya kita semua dapat bertutur dan berkomunikasi tanpa sebarang masalah, tapi kebanyakan kaum yang bukan Melayu masih lagi terkial-kial memahami dan menggunakan bahasa rasmi ini. Hal ini mungkin kerana mereka telah terbiasa dan dibiasakan menggunakan bahasa ibunda mereka sendiri berbanding menggunakan bahasa rasmi negara ini. Jadi sekiranya perkara ini terus berlaku, polarisasi kaum mungkin akan berlaku di mana setiap kaum saling benci-membenci antara satu sama lain. Antara cara untuk mengatasi masalah ini ialah ibu bapa perlu memainkan peranan penting sebagai tonggak utama supaya anak-anak faham dan menjawai bahasa rasmi Malaysia. Jadi, yang kedua, cara untuk membendung masalah perkauman ini ialah dengan cara mengadakan pelbagai program yang membolehkan semua orang dari pelbagai kaum menyertai program ini dan tidak menyentuh isu sensitif yang boleh menaikkan kemarahan sesuatu kaum. Jadi tujuan program ini adalah untuk menyemarakkan semangat muhibah antara kaum, bertukar pendapat tentang hal global, hal kemasyarakatan dan untuk membendung sikap diskriminasi antara satu sama lain. Jadi contoh program yang kita boleh ambil ialah hari perayaan. Kita semua tahu setiap kali perayaan kita akan mengamalkan amalan ziarah menziarahi dan kunjung mengunjungi. Jadi hari perayaan ini boleh merapatkan jurang antara kaum di mana kita semua memakai baju tradisional kaum itu sendiri dan kita makan makanan tradisional mereka. Jadi yang ketiga ialah sekolah wawasan. Sekolah wawasan mewujudkan persaingan yang sihat dari aspek akademik dan memberi peluang mewujudkan masyarakat yang harmoni kepada ibu bapa yang bertemu di kawasan sekolah. Jadi bila ibu bapa bertemu, mereka akan menjalankan aktiviti yang dilaksanakan bersama-sama. Sekolah wawasan juga membolehkan pelajar-pelajar yang berlainan etnik menggunakan pelbagai kemudahan bersama-sama dan melahirkan sifat toleransi dan menggalakkan interaksi yang maksimum antara semua pelajar dengan cara berkongsi kemudahan sekolah dan melaksanakan aktiviti yang diadakan. Kepentingan perpaduan kaum seterusnya amat penting untuk memastikan kestabilan politik yang menjurus kepada kemakmuran ekonomi secara langsung memberi kesan kepada kehidupan rakyat. Sebagai contoh, isu seni khat tulisan Jawi ini tidak seharusnya dijadikan isu yang menggugat keharmonian dan kesejahteraan antara kaum di Malaysia. Hal ini bermakna rakyat Malaysia sepatutnya tidak terbawa-bawa dengan sentimen perkauman yang dimainkan oleh mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab dalam isu khat ini. Perpaduan kaum amat penting bagi merapatkan jurang perbezaan ekonomi pelbagai kaum di Malaysia. Hal ini dapat dilihat melalui Dasar Ekonomi Baharu DEB yang diperkenalkan pada tahun 1970 oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua yang telah berjaya menyelesaikan satu masalah yang membelenggu rakyat Malaysia iaitu masalah kemiskinan. Kepentingan perpaduan kaum untuk menjamin keamanan dan kemakmuran dalam negara Malaysia. Hal ini bermaksud perpaduan dalam negara yang mempunyai pelbagai kaum ini dapat melahirkan toleransi yang menjurus kepada penerimaan dan meraihkan kepelbagaian kaum, adat serta budaya masyarakat negara ini. Hal ini demikian kerana sekiranya rakyat Malaysia sering melakukan pertengkaran yang boleh mengancam keamanan negara, ia akan menimbulkan hubungan yang dingin di antara satu sama lain. Sebagai contoh, peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Kesimpulannya, dapatan kajian mendapati bahawa hubungan perpaduan kaum di Malaysia semakin merosot disebabkan oleh beberapa faktor yang telah dinyatakan dari segi politik,
ekonomi dan sosial. Bagi membendung masalah ini, terdapat pelbagai langkah yang telah diambil oleh pelbagai pihak. Hal ini kerana bagi memelihara kepentingan perpaduan di Malaysia iaitu mewujudkan keharmonian dalam hidup bermasyarakat dalam pelbagai kaum. Antara cadangan mengekalkan keharmonian negara ialah menghormati adat resam kaum lain. Seterusnya, media massa menyebarkan perkara positif tentang sesuatu kaum lain dan bertolak ansur antara satu sama lain tanpa mengira kaum.